Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa Pika, OBTV akan menyajikan kisah-kisah yang menarik berlaku sepanjang minggu ini. Ya, betul. Dan macam biasa juga Pika, kita akan present dua story. Story yang pertama, apa dia? Story yang pertamanya agak kritikal sikit di mana seorang murid dikatakan biadab. Tak tahulah biadab macam mana sampai terkesan cikgu. Oh, kesan cikgu tu Dan story yang kedua Pika, mengenai seorang lelaki ni dipercayai penyokong JDT. Dia buat deal tu macam agak berani. Tapi saya rasa tak payah cerita semua. Tak payah cerita. Kalau korang nak tahu, jom kita layan OBTV. Okey guys, story OBTV yang pertama. Kisah pertama Pika kita nak kongsi mengenai pembelajaran di sekolah. Setelah sekian lama murid-murid belajar melalui online, akhirnya dapat juga mereka kembali ke sekolah. Alhamdulillah, syukur. Bercakap mengenai isu itu baru-baru ini gugur air mata seorang pengguna Facebook apabila membaca sebuah tangkapan skrin perbualan anak murid darjah 6 yang memaki hamun cikgunya kerana tertekan diberikan kerja rumah yang banyak. Seorang murid baru darjah 6 dah meluahkan rasa tertekan dengan menggunakan bahasa kesat. Murid itu juga berkata dia ingin membakar sekolah tersebut. Sabar macam itu sekali Pika. Bahaya. Cikgu tersebut dalam hantarannya turut mengambil kesempatan untuk berpesan kepada ibu bapa untuk menyemak peranti pintar anak-anak mereka untuk memantau aktiviti yang dilakukan agar adab mereka terjaga dan perkara seperti ini dapat dielakkan. Yes, betul tu. Dan juga beliau memohon agar pihak berwajib mengkaji semula sistem pembelajaran yang dilakukan dan kembalikan keseronokan. Mungkin terlalu banyak orang kata apa, banyak subjek ke sampai kena buat kerja sekolah dekat rumah. Kalau kita sendiri yang kerja pun tertekan juga. Betul tu Pika. Sebab dulu kalau kita belajar kat sekolah ada jadual-jadual dia kan. Ada yang sejam sampai pukul 3 saya balik. Itu kemarahan hidup kemarahan hidup. Okey. Hantaran di Facebook itu telah mendapat hampir 5,000 perkongsian dan mendapat pelbagai reaksi daripada netizen. Di mana rata-rata berkata kerja rumah yang diberikan oleh cikgu itu bukan suka-suka bagi je. Betul juga. Ada tujuannya. Ia juga untuk kepentingan mereka, untuk masa depan lah senang cerita. Saya pun setuju juga bila dengar, betul juga kan. Kalau tidak macam manalah kanak-kanak tu nak cemerlang sampai ke Menara Gading. Gading apa tak tahu sampai Menara Gading Gajah gitu. Tiba. Kita kira dah sampai ke? Kita tak tahulah gajah ke atau level out lagi. Kita pun tak sure InsyaAllah. Okey guys, untuk berita yang seterusnya, baru-baru ini Pika, tim bola sepak KL City telah menamatkan kemarau selama berpuluh tahun selepas memenangi Piala Malaysia dengan mengalahkan tim pasukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT dengan gol 2-0. Tahniah KL City, memang well deserved. Tapi KL, bercerita pasal bola sepak ni, kita nak kongsikan viral video seorang lelaki ni yang confident level dia tahap memang kayangan ke langit. Memang betul tu Pika kisahnya. Okay, kalau Pika nak tahu, seorang lelaki yang dipercayai penyokong Johor Darul Takzim iaitu JDT berjanji akan membuka baju serta seluarnya jika JDT kalah dalam Piala Malaysia tersebut. Dalam video yang berdurasi 1 minit tu kan Pika kan, dia dengan yakinnya, dengan confidentnya akan berbuat sedemikian dan percaya JDT akan mengalahkan pasukan KL City. Awak rasakan apa yang abang tu akan buat selepas dapat tahu KL City menang? Okey, saya rasalah kan lepas JDT kena 1-0 tu dia rasa tak apalah, JDT boleh kejar ni. Tapi lepas kena 2-0 tu saya rasa dalam hati dia lah, alamak, dia yang dia dah buat tu macam boleh mengaitkan diri dia. Ya, betul. Dia rasa macam mungkin dah rasa nervous tu. Tetapi tak lama selepas itu dia dengan cepatnya memohon maaf di social media, di TikTok. Dia minta maaf. Lelaki berkenaan turut bernazar untuk memberikan tinted percuma kepada seluruh tingkap di sebuah surau dan berharap agar rakyat Malaysia memaafkan dirinya. Yelah, baguslah juga kan. Dalam dia orang kata nazar tu bagus, tapi saya harap abang jangan buat dah lepas ni sebab saya takut habis semua tingkat-tingkat satu semua rumah orang kena. Habis ditinted. Ya betul. Jangan buat video macam tu Sabarlah bang. Okey Pat, story pertama OBTV untuk kali ni. Bunyi isu ni dia agak lain dari yang lain tau. Tapi perkara ni memang betul-betul terjadi. Hanya kerana si suami ni memiliki wajah yang tampan, good looking lah orang kata kan. Seorang wanita tidak sanggup bercerai meskipun si suami ni dipercayai sering mendera dirinya. Dan kita nak petik laporan daripada Mirror Press. Wanita yang dikenali dengan nama Lee ni berasal dari negara China lah. Dan dia telah mendirikan rumah tangga bersama suaminya sejak beberapa tahun lalu.
Menurut sumber ibu bapa dan ahli keluarga sudah pun menasihati Lee lah untuk berpisah dengan si suami, namun Lee sendiri yang enggan berbuat demikian. Malah si suami juga mengaku sudah tidak tahan dengan sikap Lee yang mengawal kehidupannya. Rasa terkongkong lah mungkin. Si suami dah terkongkong Ya. Sebab apa? Dakwa dia lagi, dia perlu melaporkan segalanya dekat isteri dia Lee. Kalau tak, Lee akan start tuduh dia curam dengan orang lain. Dan oleh hal demikian, laki ni pun nekatlah nak bercerai. So dia nak bercerai tapi isteri dia Lee ni tadi berkeras tak nak berpisah, dan alasan dia sebab lelaki ni adalah cinta pertama dia tadi, kita cakap kan, dia punya betul. first love tadi. Dan dia kata sebab suami dia ni wajah yang terlalu kacak, handsome dan Lee berkata, dia kata lebih kurang macam ni lah. Suami saya sangat kacak. Jika saya bercerai, susah untuk jumpa suami yang kacak lagi. Dia risau yang tu. Itulah alasan yang diberikan oleh Lee. Dan difahamkan lagi, Lee kini sedang hamil dan si suami berjanji akan menjaga Lee dan kandungannya dengan baiklah selepas ini. Dalam kesempatan itu, dia berharap agar isterinya itu memberi kepercayaan yang penuh dan tidak lagi bersangka buruk terhadap dirinya. Tapi pesanan khidmat masyarakat, kalau dah suami dah tendang, tampar dan macam-macam lagi, deralah senang kata kan. Kan kita ada talian nur dan sebagainya kan. Betul. Saya harap Lee ni dan mungkin wanita di luar sana yang mengalami situasi macam Lee ni, saya harap boleh muhasabah lah. Bukan apa, ramai lagi lelaki dekat luar sana yang mampu untuk menjaga wanita dengan lebih baik. Tengok macam Dan, masih single. Betul? Betul, boleh cuba? Boleh cuba. Yang didera di luar sana? Boleh. Abang Rawat nama dia. Okey guys, kisah yang seterusnya dalam OBTV. Tapi sebelum saya nak teruskan ni, saya nak cakap mengenai persepsi Daniel. Sebab apa? Perkataan persepsi ni selalunya dikaitkan dengan negative thoughts terhadap seseorang. Dan contoh paling dekat lah yang saya nak bagi ialah apabila ada orang post pasal success story dekat social media kan, kisah-kisah kejayaan. Boleh Mesti kebanyakan orang akan cepat judge tanpa mengetahui kisah di sebalik atau struggle, effort orang tu untuk sampai ke tahap tu. Cakap mengenai persepsi ni kan Patch, seorang pengguna TikTok mengaku rasa bersalah berikutan mempunyai persepsi negatif terhadap rakan sekerjanya yang merupakan seorang warga asing. Kisahnya ni bermula apabila warga asing ni seringkali membawa bekal nasi yang berlebihan. Namun nasi tersebut sama sekali tidak habis dijamah. Namun persoalan tersebut akhirnya terjawab apabila pemilik video itu tergerak hati nak ikut rakan dia ni memberi makan kepada burung-burung. Dia bagi makan burung. Katanya setiap hari rakan warga asing tu bawa nasi penuh dalam bekal sebab dia nak bagi separuh lagi dekat burung-burung yang ada kat tempat kerja tu, Patch. I see. Setiap hari tau, Patch. Sampaikan burung-burung tu macam dah tahu dah timing dia nak makan. Sedar dengan perkara itu, pemilik video tersebut dah mulalah rasa serba salah, Patch. Rasa serba salah sebab sangka bukan-bukan. Katanya diri dia seperti terpukul dan rasa sebab lah sebab dia fikir yang rakan dia ni suka membazir. Sebenarnya banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni, iaitu yang pentingnya of course lah, kalau boleh kita jangan buruk sangka pun, sebab kita tak tahu, kita tak nampak apa yang orang tu lalui dan sebagainya kan. Jadi kita husnuzon je, kita berbaik sangka. Daniel, awak tak ada selalu buruk sangka orang kan? Tak ada, saya tak ada, insyaAllah. Alhamdulillah, risau. Okey guys, untuk berita pertama OBTV minggu ni, macam mana kita tahu bulan Disember ni bulan orang tengah bercuti. Maklumlah, cuti tahunan banyak kan, macam awak Ira. Awak ada plan nak balik kampung ke? Saya memang ada plan sebab dah ambil cuti dah pun. Tapi saya plan nak balik kampung je lah sebab kalau kita book hotel mana-mana sekarang ni memang dah penuh. Memang sedih lah kan. Betul tu Ira cakap tentang fully book. Memang sekarang dah fully book. Memang kalau nak pergi mana-mana, kena book sebulan awal. Kadang seminggu pun dah penuh. Tapi kan, cerita pasal homestay ni, ada seorang wanita menceritakan satu kisah sedih di mana homestaynya yang dikatakan ditinggal secara bersepah. Dan video tersebut telah dikongsikan oleh seorang wanita dikenali sebagai Rosha di laman TikTok. Dan video tersebut dia meluahkan rasa kesal, rasa geram dengan penghuni yang tinggal dalam homestay rumahnya. Kalau tengok memang teruk kan, bersepah dia. Tapi dalam video berkenaan turut kelihatan barang-barang di dalam rumah tersebut tak kemas dan tilam yang sepatutnya berada dekat bilik tidur ada dekat ruang tamu. Lebih mengejutkan lagi apabila pada awalnya tetamu berkenaan hanya menepang untuk seorang saja, tapi yang datang 3 kereta. Tapi bukan 3 orang tau, 3 kereta. Ish, ramai betul. Dan bukan itu saja, wanita itu dilihat menggelengkan kepalanya atas apa yang telah terjadi dan
Dan kalau korang tahu juga, video berdurasi 2 minit 11 saat itu telah meraih lebih 232,000 tontonan dan mendapat pelbagai reaksi daripada netizen. Macam biasalah, netizen ada yang kecam, ada yang marah dan ada yang sebagainya. Betul tu. Rata-rata netizen yang komen pun kata yang tetamu ni macam tak bertanggungjawab dan pengotor. Walaupun mereka customer dan dah bayar duit homestay tu, tapi bukan bermaksud untuk mereka membuat sesuka hati dan mengotorkan homestay tu. Betul tak? Betul tidak. Dalam konteks apa yang terjadi kan, kalau ada sampah tu tolonglah buanglah tu sampah. Lepas dah alih tu tolong ubah balik. Memanglah customer baik, tapi kita sebagai customer pun kena ada common sense dan tak salah kalau kita nak memudahkan kerja orang lain. Itulah, anda di luar sana jangan perangai macam ni tau. Kita kena jaga kebersihan sebab lagi-lagi situasi macam ni kan, kebersihan tu memang penting. Betul lagi sekarang dah ada Omicron, memang bahaya. Betul tu. Okey guys, untuk berita OBTV yang seterusnya, macam mana kita tahu Ira, rakyat Malaysia ni memang suka aktiviti lasak. Kalau sekarang kita pergi tengok gunung pun, pantai, memang ramai orang pergi berkelah. Bagaimanapun Ira, sekarang gunung-gunung dekat Selangor telah ditutup disebabkan musim tengkujuh. Betul tu. Nasib baiklah saya kalau bab mendaki ni memang tak minat lah. Penat nak bawa barang-barang berat. Nak mendaki lagi memang sakit lah kaki tu. Lagi satu, saya dengar kan, kalau nak masuk hutan ni kita kena jaga tingkah laku atau percakapan kan. Betul tak? Kalau tak apa jadi Najmi? Kalau tak, bahaya yang jadi. Okey, cerita pasal yang kalau tak ni, ada satu video yang dikongsikan oleh seorang individu di laman Instagram memaparkan satu entiti misteri berwarna putih dan dilihat seakan-akan pocong. Namun entiti tersebut sama sekali tidak bergerak dan dilihat bersandar elok je kat belakang pokok tu. Nampak relax betul dia. Nampak relax. Relax je. Chill je dia. Difahamkan pemilik video ni dalam perjalanan turun selepas mendaki Gunung Cukur yang terletak di Indonesia. Okey guys, jangan takut sebab dia gunung dekat Indonesia bukan dekat Malaysia. Ketika kejadian mereka sama sekali tak menegur kewujudan makhluk misteri itu dan tetap meneruskan perjalanan. Betul lah. Kalau kita tegur lain jadinya kan. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan sama ada makhluk putih tersebut betul-betul pocong ataupun sebaliknya. Awak tengok video tu kan Ira? Awak rasa macam mana? Saya tengok pun macam pocong tapi kadang bukan macam pocong. Awak rasa macam mana? Saya tak pasti sebab nampak benda putih je. Kita tak tahu yang tu pocong ke atau baju putih ke mungkin. Betul tu Ira, kalau kita menerusi ruangan komen pun rata-rata netizen sempat juga ada yang bersetuju kata itu pocong dan ada juga yang mendakwa itu merupakan kain putih yang diletakkan pada batu tersebut. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan sama ada itu betul-betul pocong ataupun sebaliknya. Anda di rumah sana rasa macam mana? Adakah pocong ke, baju putih ke, batu putih ke? Yang penting naik bukit jaga mulut. Itu paling penting. Betul tu. Baiklah, itu saja OBTV untuk kali ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, boleh layari www.ohbulan.com. Dan bukan itu saja, korang jangan lupa untuk follow TikTok Ohbulan dan YouTube Ohbulan Official. Kat situ banyak video menarik yang kami sajikan untuk anda. Betul tu. OBTV akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Najmi Suhaimi. Saya Ira Zaira. Sampai berjumpa lagi. Bye. Bye. Wanita saya action tuan tak suruh saya cakap.